الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، على الشفاء والبلاء، نصر الأعداء، سخط الضيف، الفرج، ورحمة لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأمنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويفضل لنا جميع حاجنا ويرفعنا في أعلى العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كل نية صالحا وسلف الصالح لبدء دروسهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita berterusan untuk tadabbur. Yang pertama, saya mohon maaf untuk kelas malam. Tapi insyaAllah kita akan berterusan biiznillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkat pada masa kita insyaAllah, dan mudahkan untuk kita untuk sama-sama insyaAllah menghayati Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada juzuk 20. InsyaAllah hari ini 20 dan 21, insyaAllah kita buat dua-dua biiznillah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juzuk ke-20, yaitu nama juzuk Fama kana jawab qaumih. Jumlah ayat di dalamnya adalah 166 ayat. Awal juzuk ini bermula pada ayat 60 daripada surah An-Naml, pada qawlihi ta'ala Fama kana jawab pada qawlihi ta'ala Fama kana jawab qaumihi illa قالوا وأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Dan akhir juzuk ini adalah pada surah Al-Ankabut pada ayat 44, pada qawlihi ta'ala Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, dalam juzuk ini adalah 34 ayat daripada surah An-Naml dan seluruh surah Al-Qasas, dan juga 44 ayat daripada surah Al-Ankabut. Ayatnya surah An-Naml, surah Al-Qasas, dan juga surah Al-Ankabut adalah ayatnya ayat Makkiyah. Nah, di dalam juzuk ini ada beberapa kisah. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam juzuk ini adalah kita ada kisah Nabiullah Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas pada ayat 3 hingga ayat 43. Boleh kata kisah ini adalah dia terangkan kisah Sayyidina Musa semua, banyakkan pada bahagiannya, dan juga kisah Nabiullah Harun daripada ayat 76 hingga ayat 82 daripada surah Al-Qasas. Kisah Qarun, kisah Qarun dan kekayaannya adalah pada, maaf salah sebut. Nah, kisah Qarun, bukan kisah Qarun dan kekayaannya daripada surah Al-Qasas pada ayat 76 hingga ayat 82, dan juga kisah adalah Ibtila'ul Mu'minin, kisah ujian kepada orang-orang yang beriman daripada surah Al-Ankabut ayat 1 hingga ayat 11. Ini adalah yang ada pada juzuk 20. Juga pada kisah yang ada di dalam juzuk 20 adalah kisah Nabiullah Nuh alaihi salam dengan kaumnya daripada surah Al-Ankabut ayat 14 hingga ayat 15, adalah sikit sebut tentangnya. Dan juga adalah kisah Nabiullah Ibrahim
alaihissalam dengan orang yang kepada asnam, pada patung tu. Nah, pada ayat 16 hingga ayat 26, dan juga kisah Nabi Allah Lut alaihissalam dengan kaumnya daripada ayat 28 hingga ayat 35 daripada surah Al-Ankabut. Subhanallah, ada banyak daripada ayat-ayat yang berulang ataupun kisah-kisah yang berulang dengan kita. Di antara doa-doa yang ada di dalam juga dalam juzuk ini, doa Nabi Allah Musa alaihissalam untuk minta ampunan adalah doa Nabi Allah Musa untuk Allah Subhanahu wa taala selamat daripada kaum yang zalim. Naam, dan doa Nabi Allah Musa untuk minta kebaikan. Naam, doa yang pertama adalah qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin kita boleh amalkan dengan doa ini daripada qawlihi ta'ala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Doa ini boleh kita amalkan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا من الله سبحانه وتعالى. مقصود يعني apabila kita doa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Man minna lam yusrif, man minna lam yuqassir. Siapa daripada golongan kita tidak ada kurang, siapa yang daripada golongan kita tidak ada zalimi pada nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Maka kita doa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Naam. Doa yang satu lagi adalah qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Kalau kita ada di dalam kaum yang ada masalah ataupun ada orang yang tidak baik, waliyazubillah, kita pun doa ini adalah boleh kita amalkan, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Kita tahu ada orang zalim nak buat masalah dengan kita. Kita doa Rabbi najjini minal qaumil zalimin, daripada sini Rabbi najjini minal qaumil zalimin kita boleh amalkan. Ya Allah, selamatkan kami daripada golongan orang yang zalim, kaum yang zalim. Dan juga doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa ini adalah pun digunakan untuk meminta kebaikan. Doa ini sangat bagus, pun kita boleh amalkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, mudah-mudahan insyaAllah pada doa-doa ini ada manfaat insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan insyaAllah, nanti kita satu kali kita jalan pada kisah-kisah insyaAllah. Allahumma salli alaika ya sayyidi Rasulullah. Juzuk 21. Juzuk 21 insyaAllah saya share screen dengan semua. Allahumma salli alaika ya sayyidi Rasulullah. Juzuk 21 adalah juzuk wala tujadilu. Nama juzuk itu adalah wala tujadilu. Jumlah ayat yang di dalamnya 178 ayat. 178 ayat. Awal juzuk ini bermula daripada ayat 46 dari surah Al-Ankabut pada qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 55 daripada surah An-Naml pada qawlihi ta'ala يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Nah, maknanya ingatkan ya, jumlah ayat dalam juzuk ini berapa? 178 ayat. Juzuk ini ada badannya lebih daripada satu surah. Ada 24 ayat daripada surah Al-Ankabut dan seluruh surah Ar-Rum dan seluruh surah Luqman dan seluruh surah As-Sajdah dan 30 ayat daripada surah Al-Ahzab. Nah, surah Al-Ahzab. 30 ayat daripada surah Al-Ahzab. Ayatnya
adalah surah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan juga As-Sajdah adalah ayatnya Makkiyah, surah Makkiyah, dan surah Al-Ahzab ayatnya Madaniyah. Naam. Maknanya kita ada surah Al-Ankabut, Ar-Rum, surah Ar-Rum dan juga Luqman dan juga As-Sajdah. Semua itu adalah Makkiyah. Surah Al-Ahzab adalah surah Madaniyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, di antara kisah-kisah yang ada di dalam juzuk ini, maaf tidak ada terjemahan, tak dapat nak buat, tapi insyaAllah nanti insyaAllah akan kelas akan datang kita buat terjemahan untuk yang tulisan ini insyaAllah. Yang pertama adalah mujadalat ahli kitab bil hikmah. Kalau pada surah Al-Ankabut ayat 46, apa yang ada dalamnya adalah jika kita nak lawan dengan ahli kitab untuk dakwah kepadanya, kena adalah dengan cara hikmah. Dan juga adalah halakil umam as-sabiqah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan umat-umat yang dahulu yang pada golongan orang yang kafir yang dia tidak mengikut pada para rasul yang datang kepadanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala habiskan seperti kaum Ma'ad, kaum Hud, kaum Salih. Naam, semua itu. Daripada ayat 38 hingga ayat 40. Naam. Kemudian tentang hijrah. Al-hijrah inda al-ittihad daripada surah Al-Ankabut juga. Dia cakap tentang hijrah apabila kesusahan pada orang Islam adalah dia hijrah pindah daripada tempat ke tempat. Naam, pada ayat 56 dan juga adalah ada badannya dakwah Nuh liqaumihi adalah bagaimana Nabiullah Nuh adalah ajak pada kaumnya untuk iman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah pada surah Ar-Rum ayat 1 hingga ayat 5 iaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagi pada kaum Rum, bagaimana dia menang di dalam perang apabila berlawan dengan Furs, Al-Furs. Nah, ini adalah di antara kisah-kisah yang ada, dan juga ada kisah Luqman, wasiat adalah Luqman kepada anaknya daripada surah Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Kisah kesyiptaan manusia, kesyiptaan khalqul insan, kesyiptaan manusia daripada surah As-Sajdah ayat 7 hingga ayat 9. Kisah Ghazwatul Ahzab adalah perang Al-Ahzab daripada surah Al-Ahzab juga daripada ayat 9 hingga ayat 27. Dan kisah As-Sahabi Anas bin Nadr, nah, afwan. Kisah Sahabi Anas itu adalah daripada surah Al-Ahzab ayat 23. Kisah ini sangat menarik. InsyaAllah semoga Allah SWT mudahkan untuk saya sampaikan kisahnya. Kalau tidak, kamu cuba syari tentang kisah itu. Sangat bagus juga untuk kita tahu bagaimana orang di zaman Nabi SAW. Dia adalah usaha untuk jadi daripada golongan orang yang dekat pada Allah dan Rasulnya, orang yang nanti fisabilillah syahid. Nanti insyaAllah kita akan usaha untuk sama-sama biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mari kita insyaAllah terangkan sikit-sikit daripada apa yang saya sebut tadi. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Juzuk ke-20. Juzuk 20 insyaAllah kita terangkan kisah. Mungkin kita ceritakan satu dua kisah. Mohon maaf banyak-banyak. Mungkin kita subhanallah masa sikit dan saya dalam keadaan ada urusan yang penting. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kongsikan dengan kamu semua ada manfaat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita terangkan tentang kisah Qarun insya-Allah. Qarun adalah dia di sini ramai orang panggil Karun, dia bukan Karun, Qarun dengan qaf ya, sebutan qaf, Qarun. Dia adalah seorang daripada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala beri badannya banyak daripada harta. Naam, sampai adalah hartanya yang dia ada pada kayaannya sampai adalah
peti apa mungkin peti guangan tu ataupun peti yang disimpankan hartanya sampai adalah kena ada berapa orang untuk angkatkan. Subhanallah, daripada orang-orang yang kuat untuk angkatkan kunci-kunci itu. Kita zaman kita ini adalah simpan duit kita berapa banyak pun angkat saja. Di zaman dahulu orang tu adalah sampai adalah daripada orang yang membantunya berapa orang yang kuat-kuat dalam mengangkatkan apa kunci-kunci. Nah, tapi dengan masa apabila orang itu Qarun itu adalah ada banyak jadi pada harta-harta banyak pada harta yang ada badannya dia adalah takabur disebabkan apa dia rasa macam dia kaya sangat dan dia adalah banyak pada benda jadi dia takabur dalam keadaan ini. Seperti mana Allah SWT firman dalam Quran Al-Karim, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya adalah Qarun ialah daripada kaum Nabiullah Musa. Tapi dia bagha alaihim. Dia adalah takabur. Nah, di masa itu adalah kaumnya nasihat kepadanya. Nasihat badannya, janganlah sangat-sangat kamu gembira di atas muka bumi ini. Jangan jadi daripada golongan orang yang takabur dengan hartamu. Dan kamu syukurlah pada Allah untuk dan gunakan duit kamu itu dengan benda yang ada kebaikan, benda yang baik. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. Uh, jadi gunakan duit yang kamu ada itu dengan benda yang baik dan ingatkan ada akhirat. Kamu tak akan hidup selama-lama. Kamu akan ada akhirat. Seperti mana dan orang tu kata badannya wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Naam. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, kata badannya wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Di masa itu adalah orang itu mengingatkan badannya bagaimana tentang duit kamu itu adalah jangan terkabur sampai kamu terkabur dekat dunia ini. Jangan lupa kamu akan mati. Jangan lupa kamu akan mati dan kamu kena syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu. Tapi orang itu dia takabur dan dia tidak taat. Nah, jadi sampai adalah orang itu kata badannya wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Seperti mana Allah SWT sudah beri pada kamu kemudahan, dah beri pada kamu rezeki yang banyak. Kamu tolonglah orang yang lain seperti mana Allah SWT sudah bantu pada kamu dan tolong pada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan adalah kamu adalah ingat adalah untuk apa? Uh, untuk jadikan adalah duit ataupun harta yang kamu ada untuk apa? Untuk hancurkan ataupun untuk jadi masalah di atas muka bumi ini. Nah, maksudnya pada fitnah dan sebagainya. Nah, gunakan dengan benda yang baik. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka pada orang yang mufsid di atas muka bumi ini. Apa maksud mufsid? Yani orang yang dia yanshur ad-dalal, dia orang ataupun adalah orang yang bawa masalah di atas muka bumi ini, orang yang bawa sistem ataupun manhaj yang sesat. Wallahu alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa yang buat dengan Qarun itu? Fa khasafa Allah bihi al-ard. Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini dengan dengan Qarun itu dan apa yang ada di atas muka bumi ini pada harta-hartanya semua dengan hartanya duitnya seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah ayat 81 daripada surah Al-Qasas
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Ayat 81 daripada surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala hancurkannya dengan hartanya, istana-istananya, semua itu, dan tidak ada siapa-siapa dapat menolongnya daripada orang yang ada dengannya. Jadi subhanallah, tengok, walaupun dia adalah orang kaya sangat, ada banyak daripada membantu, tapi tidak ada siapa-siapa yang dapat tolong kepadanya di masa itu. Kisah ini adalah bukan hanya tentang cakap tentang kisah Karun. Kita adalah di zaman kita ini sekarang, banyak pada orang apabila ada harta banyak, orang kata apa? Dia ada mal Qarun. Masalah indana al-Arab, kita orang Arab adalah masyhur lah apabila orang cakap, dia kata apa, orang kaya sangat, ya, ada mal Qarun, kerana ada mal Qarun, yang macam orang ada harta Qarun ataupun lebih daripada itu. Subhanallah. Sekarang mungkin orang taklah sampai adalah keadaan duit terlalu banyak, mungkin dah ada duit sikit, dah macam-macam, dah lupa yang beri duit itu, dah lupa hak orang fakir miskin daripada duit itu, dah lupa keadaan yang dia kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri padanya. Jadi harta ataupun duit yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sebab untuk kita takabur di atas muka bumi ini. Orang yang takabur oleh yazubillah, habisannya, maksudnya akan habis umurnya dengan apa? Dengan penat. Sebab Allah SWT akan hancurnya, maksudnya akan habis dengan keadaan penat. Contoh orang takabur, dia rasa dia lebih baik daripada orang yang lain. Dia rasa dia nak itu, nak ini, macam dia tak, dia rasa adalah lebih baik daripada ramai orang. Ini adalah sifat yang tidak baik. Subhanallah, juga adalah sifat ini, kalau ada orang ada sifat ini, orang akan tinggalnya, jauh daripadanya. Nah, dan juga pada surah ini ataupun daripada ayat-ayat ini mengajarkan pada kita amalkan, ataupun gunakan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita kepada apa? Kepada benda yang baik, untuk kita bantu orang dan tolong orang. Tolong orang daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita daripada nikmat. Mungkin ada orang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia harta banyak, gunakan itu untuk tolong orang, bantu orang. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ada beri pada seorang ilmu yang banyak. Gunakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kamu kepada orang yang lain, bantu orang yang lain. Naam. Dan ingatkan pada kisah ini, untuk kita adalah kekuatan itu bukan adalah pada harta, tetapi pada taqwa dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa manfaat harta yang banyak tapi agama tak ada? Orang tak jaga agama. Duit banyak tapi tak jaga agama. Tidak ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Di dalam juzuk 21 ada banyak daripada kisah-kisah, hadza wallahu taala alam. Di dalam juzuk 21 ada banyak pada kisah-kisah, adalah di antaranya tentang kisah apabila kita lawan dengan ahli kitab. Apabila kita sebut orang musyrik dan ahli kitab, dia ada berlainan. Mungkin kita kata kalau orang musyrik, khalas, orang itu dia bukan pada ahli kitab, yusyrik billah, dia adalah ibadat kepada patung, ibadah pada binatang ke apa, itu hal orang musyrik. Lakin ahli kitab seperti mana Kristian ataupun Yahud, dia adalah ahli kitab. Dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi fahamannya kepada agama itu salah, dan agamanya sekarang di masa kita ini sudah tidak betul. Ada banyak badannya tidak betul. Dan kita sudah ada di selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siapa yang mengambilkan agama selain daripada agama Islam, maka dia kufur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Ankabut pada ayat 46,
disebutkan tentang lawan apabila kita lawan dengan ahli kitab, uh, tentang cakap bagaimana untuk cakap dengan ahli kitab, bagaimana untuk nak lawannya untuk dakwah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ها؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ها؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dalam ayat ini terangkan pada kita apabila kita lawan dengan orang-orang yang pada ahli kitab dengan cara yang baik, dengan cara maksud dengan cara hikmah, seperti mana pada qaulihi ta'ala ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Benda ni ayat ini kita sudah terangkan sebelum ni kan. Wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum, dan kata badannya kami beriman kepada yang turunkan kepada kami dan turunkan kepada kamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah wahid. Nah, kami beriman ada kitab yang turunkan ada pada Nabiullah Isa, Nabiullah uh, dalam bab ini. Kitab Zabur, Injil, semua itu kita beriman ada kitab-kitab seperti itu. Tapi sekarang kita ada Al-Quran. Kita amalkan dengan Al-Quran. Dan orang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi agamanya sudah sesat ataupun agamanya sudah ada yang sebadannya. Jadi kita ingatkan pada orang itu, sesungguhnya kami ibadah kepada Tuhan yang sama, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami adalah beriman dengan apa yang turunkan di atas kamu dan para nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kitab Injil, Taurat dan sebagainya. Dan itu adalah agama yang turunkan kepada para rasul, para nabi. Itu adalah dakwanya satu, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik dalam bab itu. Nah, jadi adalah mengajarkan pada kita jika kita lawan dengan orang itu adalah dengan cara hikmah. Subhanallah, mungkin adalah pada ayat ini dia adalah manhaj dakwah ataupun syarah dakwah. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى, maka orang yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dia kena ada cara hikmah dalam dakwanya. Wadda'i ila Allah Subhanahu wa taala bukan hanya orang, dan orang yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang sahaja, orang yang guru, ustazah ke, tak. Kullu wahid minna, setiap orang daripada kami adalah orang yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan kamu ada kawan dekat kerja yang non muslim, ada orang kawan yang daripada yang musyrik, ada non muslim, dan dia kufur waliyadzubillah. Naam, dia adalah bukan daripada ahli kitab dan mungkin daripada ahli kitab. Kita nak jumpa orang yang ahli kitab kepada Islam lebih mudah daripada jumpukan pada orang yang tidak ada agama untuknya. Maksudnya yang dia ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang macam tu dia tak ada dalam kitab-kitabnya apa-apa. Tapi kita ni orang Islam, khususnya orang yang dah belajar bab muqaranatul adyan, iaitu untuk bandingkan di antara agama dengan agama yang lain. Kita boleh membawa dalil-dalil daripada kitabnya supaya bagi otaknya pun fikir tentang Islam bagaimana. Subhanallah. Yajib ala da'i, mesti adalah di atas orang yang kerja dalam bab ini untuk dakwah orang yang non muslim, yang orang khususnya daripada ahli kitab, untuk dia ada ilmu juga. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Di dalam kitab ini, di dalam juzuk ini disebutkan juga dalam surah Al-Ankabut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala balaskan untuk umat-umat yang dahulu, daripada ayat 3 surah Al-Ankabut ayat 38 hingga ayat 40. Disebutkan tentang kaum 'Ad, Samud, Qarun dan juga Firaun dan juga Haman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala habiskan orang itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala balaskan untuk orang itu. Bagaimana setiap satu kaum adalah Allah Subhanahu wa taala hantar caranya. Mungkin kita jalankan tu sebab kita dah
banyak kita ada sebut kisah-kisah pada kaum-kaum sebelum ni adalah beberapa kisah yang kita sudah sebut. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Allah Nuh juga dalam ayat surah Al-Ankabut ayat 14 disebutkan tentang Nabi Allah Nuh adalah dia doa, dia adalah dakwah pada kaumnya selama 950 sana, 950 tahun. Tapi walaupun selama ini orang itu masih lagi berterusan dalam keadaan kufur, sampai apa sampai Allah Subhanahu wa taala hantar badannya azab. Apa azab qaum Nuh? Allah Subhanahu wa taala hantar badannya apa? Tufan, iaitu banjir. Naam. Dan Nabi Allah Nuh naik pada kapal dengan orang yang ada dengannya. Naam. Kisah wallahu alam, kisah seterusnya adalah kisah pada surah Ar-Rum. Mungkin kita sebut sikit-sikit lah insyaAllah ya, supaya kita dapatlah macam lebih banyak insyaAllah. Mungkin kalau nak tawassu' yang nak lebih maklumat detail tentang bab itu, boleh kamu syarih sikit-sikit insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang seterusnya, kisah adalah pada surah Ar-Rum ayat 1 hingga ayat 5. Dulu adalah kaum Ar-Rum adalah dia dalam ayat ini 1 hingga 5 diceritakan Rum itu akan menang. Orang itu minta maaf, salah sebut. Rum itu awal-awal dia kalah di hadapan siapa? Furs. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa'ad Al-Quran, janji pada Allah Subhanahu wa taala annahum sayaghlibunahum marra ukhra fi bid'i sinin, seperti mana dalam surah Ar-Rum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Ghulibatir Rum. Di masa itu orang Rum adalah dia kalah fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Selepas orang dia kalahkannya, dia akan menang lagi. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun binasrillah yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim. Untuk maklumkan untuk semua orang Rum adalah dia menang, dia adalah ibadah, dia bukan syirik. Naam. Dia adalah bukan syirik. Jadi Allah SWT sudah sebutkan tentangnya, tentang orang Rum, untuk apa dia akan menang selepas ini. Dia akan menang selepas ini, dia akan kalahkan kepada orang Furs. Walaupun awal-awal yang menang adalah Furs, kemudian adalah Rum itu adalah yang menang. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam bab ini adalah dia ayat ini macam ceritakan awal-awal tentang bagaimana di antara Furs dengan Rum. Dalam bab ini adalah untuk maklumkan orang ahli Furs, dia adalah wasaniyin. Apa maksud wasaniyin? Iaitu maknanya orang yang ibadah kepada patung-patung ataupun sebagainya, seperti itu. Tapi orang Islam di hatinya adalah bagi kepada mana? Kepada Rum. Kenapa? Sebab Rum itu adalah ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini yang ceritakan tentang orang Rum, ahli Rum itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan buat dengannya. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian adalah kisah Luqman, wasiat-wasiat adalah Luqman kepada anaknya. Masya Allah, itu adalah dia sebenarnya perlu kelas sendiri ni. Ada banyak di dalamnya, tapi mungkin dengan cara ringkas tentang bab ini adalah tentang wasiat-wasiat itu yang ada di dalam kisah ini. Wasiat Luqman kepada anaknya. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Yaitu yang pertama untuk uh, Naam, surah Luqman wa idh qala Luqman li ibnihi pada ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Awal-awal nasihatnya ataupun wasiat yang pertama, jangan adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Yang kedua adalah untuk menjaga kepada ibu bapa. Naam, untuk menjaga kepadanya kepada dua-dua dan terangkan bagaimana ibu adalah dia akan dalam proses keadaan apabila dia menandung dan dia mensusukan pada anak. Jadi maksud adalah fadilat untuknya. Yang ketiga adalah uh, untuk muraqabah, untuk muraqabah diri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tahu segala benda. Setiap benda Allah Subhanahu wa taala tahu tentangnya. Adalah seperti mana Allah Subhanahu wa taala ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Yang menunjukkan pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala alim bi kulli syai. Allah Subhanahu wa taala lihat kita dalam semua keadaan, tahu kita apa yang akan buat, apa yang akan lakukan, dan segala benda Allah Subhanahu wa taala tahu, walaupun itu sebanyak zarah ataupun benda yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala tahu juga. Naam. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf. Dan dia yang wasiat yang lagi adalah untuk menjaga kepada salatnya. Naam, dan juga amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruh orang buat baik dan menjauhkan pada benda yang munkar. Naam, dan juga di antara wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur, dan juga adalah sabar di dalam keadaan kesusahan. Setiap orang akan ada badannya ujian, akan ada badannya kesusahan dekat dunia ini, maka dia kena sabar dengan apa yang Allah SWT beri badannya. Subhanallah, orang yang sabar ada fadilat yang besar untuknya di akhirat. Dan juga wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan juga adalah dalam bab itu adalah mengajarkan badannya, wasiat kepadanya untuk tawadhu, jangan takabur. Jangan takabur dengan muamalah dengan orang. Wala tamshi fil ardi maraha, dan juga adalah tawadhu dengan orang, dan juga adalah untuk menjaga kepada perjalanan, dan juga adalah untuk suara di masa cakap, dan juga di masa dengan orang di masa cakap ataupun bercakap di masa cakap dengan orang dan sebagainya, ada muamalat. Yang itu adalah di antara benda yang menjaga kepada adab juga yang di akhir tu. Nah, jadi di antara benda yang wasiatkan iaitu jangan syirik, jaga kepada keluarga, ibu bapa, untuk menjaga, untuk ingatkan Allah Subhanahu wa taala lihat kami di dalam semua keadaan, untuk mendirikan solat, untuk untuk sampaikan amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, dan juga sabar di atas ujian-ujian semua, dan juga apa tentang tawadhu, rendahkan diri. Naam. Ini adalah di antara wasiatnya dengan cara ringkas. Uh, ada tentang kisah Ghazwa Ahzab, perang Al-Ahzab, uh, kisah kenciptaan Allah SWT kepada manusia, bagaimana Allah SWT ciptakan manusia dari dalam surah Sajdah ayat 7 sampai 9. Awal-awal Allah SWT ciptakan itu adalah mungkin boleh kata kisah yang masyhur ataupun jelas. Maknanya insya-Allah boleh kita rujukkan. Mungkin kita terangkan kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ada satu kisah yang tadi kita cakap tentang kisah sahabat tu. Naam, kisah sahabat Anas bin Nadir. Naam. Kisahnya Anas bin Nadir adalah dia seorang sahabat yang mati syahid di tarikh 3 Hijrah, di tahun 3 Hijrah. Naam, dia adalah seorang sahabat yang kira pakcik kepada Anas bin Malik.
Ada sahabat yang masyhur Anas bin Malik, pak cinya namanya Anas juga, Anas bin Nadir. Nah, dia adalah masyhur ataupun dikenali dengan orang yang bisidqil ahd, yani orang yang uh, janji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang benar-benar apa yang dia janji dia lakukan. Di masa perang Badar, dia tidak dapat pergi kepada perang Badar. فأقسم على الله لا يرينه صدق قتاله, maka dia adalah kata di Allah, kalau nanti akan perang yang akan datang, aku akan buat yang terbaik. Dan itu adalah di Ghazwa Uhud. Di masa itu adalah di Ghazwa Uhud, dan dia adalah di masa Ghazwa Uhud itu dia dia mati syahid. Kisahnya adalah apabila dia tidak hadir pada perang Badar, dan dia tidak dapat bersama dengan orang di ahli Badar di masa itu, adalah dia sedih sangat. Waqala lin Nabi, dia kata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qatalta fihi musyrikin. Sesungguhnya aku ni tidak hadir pada perang yang pertama yang kamu lawan dengan orang musyrik. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنعه. Maka jika aku ni ada di masa akan perang dengan orang musyrik lagi sekali, maka Allah SWT akan lihatlah apa yang saya akan lakukan. Yani Allah SWT akan Allah SWT akan dia janji, maksudnya dengan Allah SWT dia akan buat yang terbaik di masa itu. Jadi di masa perang Uhud, apabila adalah sebahagian daripada muslimin dikalahkan, nah, dan disabarkan ataupun dikeluarkan satu isya'ah dalam bahasa Melayu, macam kita kata macam fitnah ataupun kata-kata Nabi SAW sudah wafat dan Nabi SAW sudah mati syahid di dalam perang itu. Ada orang yang ceritakan seperti itu. Jadi Sayyidina Anas tu, Anas bin Nadir, dia lihat Ra'a Anas Umar bin Khattab. Sayyidina Anas lihat pada Sayyidina Umar bin Khattab dan Talha bin Ubaidillah dalam satu kumpulan daripada orang Muhajirin dan Ansar. Wa qad alqaw bi aydiyahum. Orang itu macam duduk dan dia dah sedih lah, dalam keadaan sedih sangat. Apa yang dia dengar Nabi SAW sudah tidak ada. Jadi dia kata kepadanya, ma yujlisukum, apa yang kamu duduk seperti itu? Maka orang itu kata kepadanya, qutilah Nabi SAW. Kata badannya Nabi SAW sudah tak ada. Faradda, fama tasna'una bil hayati ba'da. Maka dia kata pada orang itu, apa kamu nak buat dalam kehidupan selepas Nabi tak ada? Bangunlah, qumu famutu ala ma mata alaih. Bangunlah, mati fi sabilillah. Jadi dia ajak pada orang yang lain. Jadi di masa itu adalah fitnah ataupun dikata-kata yang tipu, tidak betul. Nabi SAW tak buat di masa itu. Jadi sahabat itu Anas bin Nadir adalah dia pergi lawan dengan orang musyrik dengan kuat-kuat. Dan dia kata, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a ha'ula'il muslimin. Ya Allah, terima maaf kepada aku daripada apa yang orang golongan muslim yang buat. Maksudnya dia tidak berlawan, duduk dan sebagainya. Wa abra'u ilaika mimma ja'a bihi ha'ula'il musyrikun. Dan aku ni abra'u ilaika, maksudnya aku ni dah tidak bersama pada fahaman orang yang musyrik itu. Kemudian dia lawan dengan orang musyrik itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala ambilnya sebagai syahid. Di masa itu, di masa lihatnya, di masa lepas dia mati syahid adalah lihat di badannya, di badan Anas bin Nadir adalah bid'un wa thamanun, adalah lebih daripada 80, lebih daripada 80 80 apa panggil, 80 tempat yang kena daripada perang itu, daripada anak panah ataupun daripada pedang dan sebagainya, lebih daripada 80 tempat di badannya, dan tidak ada siapa yang kenalnya kecuali adalah adiknya. Dia kenalkan abangnya. Subhanallah. Jadi maksud bagaimana sudah badannya,
sudah orang musyrik sudah buat macam-macam. Bagaimana dia lawan dengan orang musyrik? Jadi apabila jadi seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada Al-Quran satu ayat, iaitu minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini adalah tentang kisahnya. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang amalkan saleh, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, dengan penuh dengan yakin. Sahabat itu adalah sudah sampai pada keadaan tahap yang tinggi, dan dia subhanallah itu adalah bukan senang-senang. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang amalkan yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir dan mohon maaf. Semoga insyaAllah apa yang saya kongsikan walaupun ringkas, semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita doa insyaAllah. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadin Nabi Nuh ala Rasulih Ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahim. Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Hadin Nabi Nuh ala Rasulih wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.